Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bertemu lagi kita pada kali ini untuk sama-sama kita lihat tajuk nombor dan operasi, yang mana standard kandungannya ialah nombor bulat hingga 10 juta dan standard pembelajarannya ialah mewakilkan nombor hingga 10 juta dan menentukan pola nombor. Untuk ini, cikgu akan membincangkan soalan-soalan yang terdapat di dalam buku teks pelajar ya. Baik, ini adalah soalan pertama yang terdapat di dalam buku teks pelajar. Okey, ini adalah bacaan-bacaan yang terdapat di kalkulator. Gambar menunjukkan suatu pola nombor. Nyatakan pola nombor itu. Okey, apakah maksud pola nombor itu? Bermaksud kita akan menjawab sama ada pola nombor itu menurun atau pola nombor itu ialah menaik. Dan kalau turun kita akan tengok berapa yang turun dan kalau naik berapa yang naik. Kita akan kaji satu persatu. Untuk kita nak tahu sama ada pola tu menaik atau menurun, cikgu akan susun nombor-nombor ni. Okey, 4,164,116. Yang ini ialah 4,264,116. Yang ketiga ialah 4,364,116. Okay, ni cikgu ambil nombor-nombor ni ya. Okey, nombor-nombor ni. Sekarang ni 4,464,116 dan akhir sekali ialah 4,564,116. Okey, kalau kita lihat di rumah 10 dan 100, kesemua nombor-nombor ni adalah nombor yang sama. Begitu juga dengan rumah. Kesemua nombor yang sama iaitu 4 dan di rumah 10,000 juga ialah nombor yang sama. Tetapi kalau pelajar lihat di rumah 100,000, okey, ini ialah rumah 100,000. Ianya bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita lihat, ini ialah pola menaik ya, sebab ni dari nombor 1 sehingga nombor 5. Okey, kita dapat di sini ialah pola menaik. Okey, dan kalau kita lihat di rumah juta, nombornya adalah sama. Okey, sekarang ni kita lihat pola ni adalah menaik sebab bermula dari nombor 1 sehingga nombor 5 yang berbeza, ianya makin bertambah, iaitu menaik. Okey, menaik berapa? Okey, sini kalau pelajar lihat nombor 1 ke nombor 2, ianya melibatkan rumah 100,000, bermaksud ianya menaik sebanyak 100,000. Sebanyak 100,000. B, apakah nombor ke-6? Okey, ini adalah nombor yang pertama, ini adalah nombor yang kedua, ini adalah nombor yang ketiga dan ini adalah nombor keempat, ini adalah nombor kelima dan soalan ni minta kita cari nombor yang ke-6. Okey, ke-6. Okey, kalau kita lihat di sini, nombor di rumah jutanya adalah sama. Okey, jadi kita samakan. Kalau kita lihat di rumah 100,000, bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dan pastinya selepas nombor 5 ialah nombor 6. Kalau kita lihat rumah 10,000, ianya kekal iaitu nombor 6. Jadi kita kekalkan 6. Begitu juga dengan rumah 1000. Sama iaitu nombor 4. Rumah 100 pun sama iaitu nombor 1. Rumah 10 pun sama iaitu nombor 1 dan rumah sar juga sama iaitu 6. Jadi sudah semestinya nombor yang ke-6 itu ialah 4,664,116.
Baik, sekarang C. 4,964,116 ialah nombor keberapa dalam pola nombor itu. Okey, baik. Kita akan sambung sekarang. Selepas nombor 6, kita akan sambung ke nombor 7. Okey. Nombor 4 kekal. Okey, selepas nombor 6 ialah nombor 7. Yang lain kekal. Okey. Selepas nombor 7 ialah nombor 8. Kita kekalkan. 8 dan ini ialah kekal. Dan akhir sekali ialah nombor 9. Kita kekalkan juta. 7, 8, 9. Kita kekalkan nombor yang lain. Jadi soalan kita, jawapan kita ialah nombor yang ke-9. Jadi jawapan kita ialah nombor ke-9. Okey, diberi 5 keperingkat nombor di atas disusun berpola. Nyatakan nilai X. Okey, nyatakan nilai X. Pertama sekali kita lihat sama ada pola ini ialah pola menaik atau pola menurun. Okey, kita tengok nombor yang pertama. 7,208,185. Kalau pelajar perhatikan elok-elok, ini ialah 7 juta. Dan kita lihat nombor akhir sekali, ini ialah 6,296,585. Dan ini ialah 6 juta. Okey, nombor yang di depan ialah 7 juta. Tapi nombor yang di belakang sekali ialah 6 juta. Bermaksud pola ini semakin menurun. Okey, jadi nombor-nombor ni polanya ialah menurun. Okey, sekarang ni kita dikehendaki mencari nilai X. Okey, pertama sekali apa yang pelajar mesti buat ialah kita mesti tahu perbezaan dua nombor yang berturut-turut. Sama ada perbezaan nombor yang pertama dengan nombor yang kedua. Ataupun pelajar juga boleh cari perbezaan antara nombor kedua dan nombor ketiga. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada pelajar apakah perbezaan di antara nombor pertama dan nombor kedua. Kalau kita lihat di sini, nombor pertama ialah 7,208,000. Di sini ialah 208. Tapi nombor yang kedua ialah 7,105,000. Bermaksud nombor ini semakin menurun. Jadi kita kena tahu berapakah nilai nombor yang turun. Okey, kita tolakkan untuk cari perbezaan antara nombor pertama dan nombor kedua. Okey, 7,208,185. Cikgu tolakkan dengan nombor yang kedua, iaitu 7,105,285. Okey, cikgu tolak. Okey, bermaksud nombor 1 ke nombor 2 menurun sebanyak 102,900. Okey, ini ialah perbezaan nombor pertama dengan nombor kedua. Baik, sekarang cikgu tunjuk pula perbezaan nombor kedua dengan nombor ketiga. Cikgu ambil 7,105,285 tolak 7,385 sifar 1. Kalau pelajar lihat, nombor pertama dan nombor kedua ianya menurun 102,900. Begitu juga dengan nombor 2 dan nombor 3 ianya menurun 102,900 juga. Jadi di sini kita boleh katakan perbezaan nombor ketiga dan nombor keempat nanti mestilah 102,900 juga.
Jadi persoalan sekarang, bagaimanakah kita hendak mendapatkan nilai X? Sebagaimana kita tahu, pola nombor ini menurun. Jadi untuk nombor 3 ke nombor 4 juga mestilah menurun. Jadi bila menurun, ianya bermaksud makin berkurangan. Jadi kalau berkurangan, kita mestilah tolak. Baik, sekarang kita akan cari nilai X. Kita akan ambil nombor yang ketiga, 7,2385. Kita akan tolak perbezaan iaitu 102,900. Okey, cikgu tolak 8. 8 di sini tinggal 6. Bermaksud nilai X kita ialah 6,899,485. Okey, baik. Sekarang pelajar, cikgu nak tunjukkan kepada pelajar untuk semak sama ada nilai X kita ni betul atau salah. Okey, ini adalah nombor yang kelima. Cikgu ambil nombor yang keempat. Kita akan tolak dengan nombor yang kelima. Kita tengok adakah perbezaannya sama dengan perbezaan ini dan juga perbezaan yang ni. Okey, yang ni untuk kita semak ya, sama ada jawapan kita betul atau salah. Okey, kita ambil nilai X iaitu yang keempat. 6,899,485. Kita tolak nilai yang kelima iaitu 6,796,585. Okey, sifar 14, sini ialah 9. Sini tinggal 8, tolak 6 ialah 2. 9 tolak 9, 0. 8 tolak 7, 1. Okey, dan 6 tolak 6, 0. Okey, jadi bila kita semak perbezaan antara nombor yang keempat dan yang kelima, kita akan memperolehi jawapan yang sama dengan perbezaan nombor kedua dan ketiga dan juga perbezaan antara nombor pertama dan nombor kedua. Bermaksud jawapan kita ini betul. Baik, soalan yang pertama, apakah pola nombor di atas? Okey, kalau kita lihat di sini, polanya ialah semakin menaik. Okey, semakin menaik. Nombor yang pertama ialah 200 dan nombor yang kedua ialah 1600. Perbezaan nombor ini cikgu gunakan kalkulator ya untuk cikgu tahu berapa pertambahan 1600 tolak 200, jadi cikgu akan dapat 1400. Okey. Dari 1600 ke 12800. Okey, perbezaannya ialah 11200. Jadi kalau cikgu lihat di sini, bermaksud kita tak boleh gunakan operasi tambah sebab ianya menunjukkan pola yang tidak betul ataupun pola yang tidak cantik. Okey, sekiranya kita dapat pola yang tidak cantik macam ni, kita cuba pula gunakan operasi darab. Okey, cikgu akan padam yang ni. Sekarang cikgu nak gunakan operasi darab. Cikgu akan cuba operasi darab. 200 darab berapa dapat 1600. Jadi untuk memudahkan cikgu dapat jawapan, cikgu gunakan kalkulator. Pelajar juga boleh gunakan kalkulator ya. 1600 bahagi dengan 200. Okey, kita akan lihat 200 darab berapa akan dapat 1600. Jadi untuk mendapatkan jawapan, pelajar guna kalkulator, ambil 1600 bahagi dengan 200. Jadi cikgu akan dapat nilai nombor ialah 8. Bermaksud 200 darab 8 akan dapat 1600. Baik. Bila nombor pertama kita dapat darab dengan 8, kita cuba tengok betul tak 1600 darab 8 dapat tak jawapannya ni. Okey. Pelajar cuba ambil kalkulator.
1600 darab dengan 8. Okey, baik, guna kalkulator untuk cepat. Okey. Okey, kita dapat 12,800. Bermaksud pola nombor ini menggunakan sifar 8 untuk mendapatkan jawapan bagi P dan juga Q. Jadi untuk mendapatkan P, kita akan ambil 12,800 didarab dengan 8. Okey. Okey, kita akan dapat jawapan 102,400. Okey, cikgu tulis di sini. P ialah 102,400. Dan untuk mendapatkan Q, okey, untuk mendapatkan Q, kita ambil balik 102,400. Kita akan darab dengan 8. Jadi kita akan dapat nilai Q ialah 819,200. Okey, cikgu tulis jawapan di sini. 819,200. Okey, cikgu nak ingatkan di sini pola nombor tak semestinya kita menggunakan operasi tambah untuk melihat perbezaan. Kita juga boleh menggunakan operasi darab untuk mendapatkan pola dan jawapan. Jadi, dengan ini sudah menjawab soalan untuk 3A, apakah pola nombor di atas, iaitu menaik dengan mendarab 8. Dan B, nyatakan nilai P dan Q, ini ialah nilai P dan ini ialah nilai Q. Baik, ini ialah soalan yang keempat. Raja di atas menunjukkan pola susunan bilangan batang mancis. Berapakah bilangan batang mancis pada raja 5? Baik, langkah pertama, kita akan bilang semua mancis-mancis yang terdapat pada raja 1, bilangan mancis yang terdapat pada raja 2 dan juga bilangan mancis yang terdapat pada raja 3. Sekarang kita bilang berapa batang mancis yang terdapat pada raja 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Raja 1 ada 6. Raja 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raja 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Raja pertama ialah 6, raja kedua ialah 9 dan raja ketiga ialah 12. Cikgu gunakan operasi tambah berulang, bermaksud ini ialah 3 tambah 3. Ini ialah 3 tambah 3 tambah 3. Dan ini ialah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Bermaksud ini ialah 3 didarab 2. Ini ialah 3 didarab 3. Dan ini ialah 3 didarab dengan 4. Soalan sekarang ialah berapakah bilangan batang mancis pada raja ke-5? Okey, ini ialah raja 4. Ini ialah raja 5. Bermaksud untuk raja 4, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ataupun 3 didarab dengan 5. Dan untuk raja 5, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ataupun 3 didarab dengan 6. Jadi untuk raja 4,
3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ataupun 3 darab 5. Jawapannya ialah 15. Dan untuk rajah 5, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ataupun 3 darab 6. Jawapannya ialah 18. Jadi untuk menjawab bilangan mancis pada rajah 5, jawapannya ialah 18. Sekian dari cikgu, terima kasih dan selamat belajar.